Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. 我是从天上降下来生命的粮，人若这粮，就必永远活着。我说要这的粮，就是我的肉，为世人这生命所赐的。 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 认罪祷告。 Doa pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, kita sama-sama akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 请听上帝的话，从诗篇22篇第28及30节。地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。
地上一切纷飞的人必侧喝而敬拜。凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Kita ambil waktu untuk doa mengaku dosa kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau mengampunkan segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian sukacita ku sembahkan.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami bersyukur pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kembali Bapa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang surga, kami tahu kami manusia yang lemah. Kami manusia yang berdosa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami boleh meminta pengampunan daripada-Mu Bapa. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami Bapa. Bapa kami di surga, kami juga datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, kami juga menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa kami surga, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarnya Tuhan sendiri yang boleh memakai beliau berkata-kata di tempat ini. Sehingga setiap firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, biarlah boleh tertaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Bapa, Engkau juga memberikan kami anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu untuk memiliki hikmat Bapa, untuk mengerti akan firman-Mu, untuk mengerti akan setiap perkataan dari firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang surga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 接下来读经，从耶利米书25章第5节说：“你们客人当回头，离开恶道和所做的恶，便可记住耶和华。故事说，只给你们和你们立起，这地直到永远。” Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yeremi 25 ayat yang kelima. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. 我们来唱诗第2首歌。 你的帮助。 Kita angkat pujian kita yang kedua, pertolonganmu. Hati
Merasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. 公道 Doa syafaat. Kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Pertama, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan kepada negara Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dan juga perayaan hari ulang tahun RI pada esok hari. Mohon Tuhan yang memberkati. Kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sedang lemah iman. Ketiga, kita berdoa untuk para hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah dan berkat daripada Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sampai pada hari ini Engkau telah memberkati negara Republik Indonesia sampai akan memasuki ulang tahun yang ke-75. Bapa, kami mau berdoa, biarlah di dalam perayaan sebelum atau sesudah kemerdekaan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapa kami yang di surga, secara khusus pada esok hari, Tuhan yang memberkati untuk perayaan HUT RI dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati masa-masa pandemik ini, kami bisa tetap bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga pada saat ini, kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin mereka pada saat ini sedang lemah di dalam iman mereka, mungkin oleh banyaknya masalah dan pergumulan, atau hal-hal lainnya di dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang membukakan jalan. Bapa kami yang di surga pada saat ini, kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, mereka yang memulai pelayanan di tempat yang baru, atau mereka yang masih tetap di tempat yang lama melayani. Tuhan memberikan kami kesetiaan hati dalam melayani. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala tantangan, segala ancaman yang kami temui, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian yang ketiga, kita dipilih. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan
pimpin, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahkan pujian kami. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami.大家请站立， Jemaat kami undang untuk berdiri. 我们来念使徒信经。 Kita akan mengakui iman kita. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因生因感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣老公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其余经文从诗篇17章第1节到第7节和15节。耶和华，求你听闻公义，这恶听我的呼吁，求你留心听我这不出于归渣最尊的祈祷。 愿我的盼语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。你已经试验我的心，你再也监察我，你熬炼我，却照不知什么。我理解，叫我口中没有口实。论到人的行为，我却是你嘴唇的言语，这以禽兽
不行前报人的道路。我的脚踏定了你的离经，我的两脚围成火địa。神啊，神啊，我曾就靠你，因为你必引我，求你向我侧耳，听我的言语。求你献出你奇妙的慈爱来，你是那用手成就都告你的，夺立起来攻击他们的人。至于我必在中间你的面，我喜乐来的时候，得见你的相，就心满意足乐。Amin. Amin. Responsoria hari ini diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan yang ke-15. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Amin. 荣耀颂。Jemaat kami persilakan duduk kembali. 大家请坐。我们来唱诗《全能主》。 Kita angkat pujian kita El Shaddai. Allah
mendengarkan firman Tuhan dari Bu Selito. Mari kita berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你。今天早上我们来到神面前，感谢赞美你，主啊，特别这时间怜悯我们，保护我们。我们虽然生活在世界，虽然忘了神的恩典，但是让我们想起耶稣基督的爱，我们来到神面前做崇拜。感谢赞美你，把所有的荣耀，我们的心，我们的生活交托你的手中，亲自带领我们。特别祝福我们三一堂的弟兄姊妹们，更明白神的旨意，更明白神的话语，来顺从神。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。我们一起今天的经文，以赛亚书43章1节到7节。 Firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. 雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你，我曾提你的名叫你，你是我的。你从水中经过，我必与你同在。 你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。我已经使埃及做你的属家，使古实和西巴代替你，因我看你 为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人代换你的生命。不要害怕，因我与你同在。我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来；对南方说，不要拘留。将我的种子从远方 带来，将我的众女从地极领回，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所造成、所造作的。 Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. 各位弟兄姊妹们，主内平安。 Saudara-saudari sekalian, shalom. 今天我们从以赛亚43章1节到7节分享我们是属上帝的这一主题。 Hari ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 kita mempelajari bahwa kita kepunyaan Allah.
圣经说我们的上帝是监察人心的上帝。 Alkitab mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat hati manusia. 因此，我们的心思意念在神面前是赤裸敞开。 Sehingga artinya adalah bahwa hati dan pikiran kita terbuka di hadapan Allah. 特别旧约圣经里记载，神跟选民以色列的关系。 Terlebih di dalam perjanjian lama mencatat tentang hubungan antara Allah dan umat pilihannya orang Israel. 神爱他们， Allah mengasihi mereka. 拯救他们， Allah menyelamatkan mereka. 赐迦南美地给他们。 Dan memberikan tanah Kanaan yang indah kepada mereka. 然而，他们却不断偏离上帝的命令。 Tapi mereka terus menyimpang dari perintah Tuhan. 以赛亚书29章13节，先知以赛亚对以色列人的描述是值得我们深思的。 Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, Tuhan berfirman, 主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。” Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 这样做的以色列人令神非常伤心。 Orang Israel yang demikian membuat Tuhan sangat sedih. 以赛亚书1章到66章的主要内容是描述充满邪恶的以色列人的未来的样子。 Isi utama dari Yesaya pasal 1 hingga 66 adalah menggambarkan tentang orang Israel yang berdosa bagaimana masa depan mereka. 用一句话概括就是这样。 Orang Israel yang telah berdosa di hadapan Allah. 不是用一句话概括就是这样。以色列在神面前得罪犯罪。 Dalam satu kalimat dengan singkat dikatakan bahwa orang Israel telah berdosa di hadapan Allah 受到神的审判， dan mendapatkan hukuman dari Allah. 失去自己的国家，被俘虏，以色列人不得不日复一日的感到绝望和痛苦的生活着。 Orang Israel kehilangan negara mereka dan terus hidup di dalam keputusasaan dan penderitaan hari demi hari. 但是我们知道，上帝为他们预备一个奇妙的计划。 Tapi kita tahu bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang indah untuk umat Israel. 就是神愿意通过警告、管教、审判来恢复以色列。 Yaitu Tuhan melalui peringatan, melalui penghakiman dan hukuman ingin memulihkan bangsa Israel. 让他们成为上帝的子民。 Sehingga mereka boleh menjadi umat dari Allah. 是的，我们的上帝愿意以色列人要想念耶和华。 Allah kita ingin supaya umat Israel boleh merindukan Tuhan 并且顺服他， dan taat kepada Tuhan 在神面前敬拜他， dan menyembah kepada Allah 因为他们是属上帝的。 karena mereka adalah kepunyaan Allah. 通过圣经的教导，我们能知道， Dari pengajaran Alkitab kita dapat mengetahui 上帝对以色列的审判管教是一种训练。 bahwa hukuman dan penghakiman dari Allah itu adalah sebuah pengajaran. 虽然含有责罚的意味， Meskipun melalui cara hukuman, 但是目的是在于让以色列人更加成熟， tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memulihkan, menguduskan bangsa Israel. 分别为圣， Sehingga mereka boleh pulih. 要他们的心归向神。 Sehingga hati mereka boleh tunduk kepada Allah. 今天早上通过以赛亚书43章，我们一起要学习上帝是一位怎样的神。 Melalui Yesaya pasal 43 kita akan belajar bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel dan bagaimana Allah kita sebenarnya. 第一，上帝是创造主；
Yang pertama, Tuhan adalah pencipta. 创世纪1章1节教导我们， Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengajarkan pada 只 kita 有永远的上帝是整个世界的创造者。 bahwa Tuhan yang aku adalah pencipta seluruh dunia ini. 他创造了宇宙万物和人类， Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dan umat manusia. 特别是当上帝造人的时候， Terutama ketika Allah menciptakan manusia 用地上的尘土来 menggunakan debu di tanah 照着神的形象造人， dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah 把生气吹在他鼻孔里， dan mengembuskan nafas kehidupan ke lubang hidungnya 他就成了有灵的活人。 sehingga manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki roh. 是的，上帝很愿意与人类相交。 Tuhan sangat ingin untuk bersekutu dengan manusia. 为什么呢？ Mengapa demikian? 为了上帝自己的荣耀而活。 Yaitu untuk kemuliaan Allah. 我们一起读7节， Kita sama-sama membaca ayat ke-7. 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。 Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. 是的，这是起初上帝造人的唯一的目的。 Ya, ini adalah satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia pada mulanya. 那么，请问 Dan saya mau bertanya, 我们人类是否活着彰显神的荣耀？ apakah kita manusia hidup dengan memuliakan Allah? 不是这样的。 Tidak. 随着时间的流流， Dengan waktu yang berlalu, 人们不认识上帝， manusia tidak mengenal Allah 也离开上帝的身边， dan meninggalkan Allah 所以没有为了上帝造人的目的而活。 dan tidak hidup dengan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 那么，上帝的子民以色列人呢？ Dan bagaimana dengan umat Israel? 他们也越来越远离上帝而活。 Mereka juga semakin jauh dari Tuhan. 上帝希望以色列人返回他， Allah ingin supaya umat Israel boleh kembali kepadanya. 所以上帝差遣许多宣教士先知宣讲神的信。 Sehingga Allah mengutus banyak nabi-nabi untuk mengabarkan kehendak Allah. 先知以赛亚也对离开上帝的以色列人说预言。 Dan juga Nabi Yesaya juga bernubuat kepada umat Israel yang telah meninggalkan 那 Allah. 是他们的情况是这样， Yaitu pada saat itu keadaannya demikian. 他们都如羊逐迷， Mereka seperti domba yang tersesat 个人偏行己路， dan masing-masing mengambil jalannya masing-masing. 因罪孽离开上帝的以色列人， Orang Israel yang berdosa dan meninggalkan Allah 将要有神的审判， sehingga harus menderita penghakiman Allah 被掳到异国他乡， dan diasingkan ke negara lain 受尽痛苦。 menderita penderitaan. 即使以色列人在神面前得罪犯罪， Meskipun orang Israel telah berdosa di hadapan 但是 Allah, 我们的上帝仍然记得他与他的先祖亚伯拉罕、以撒和雅各的约。 tapi Allah masih mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, itu Abraham, Ishak dan Yakub. 所以一节上帝说 Dalam ayat 1 dikatakan,：“ 雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位。” Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. 那是上帝强烈的告诉以色列人， Tuhan menyebut orang Israel, 上帝自己就是创造你的、造成你的耶和华。
bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. 为什么上帝讲到这样的话呢？ Mengapa Tuhan ingin menegaskan kata ini? 很简单， Sangat sederhana. 上帝愿意让他们记住，上帝是造成他们的创造主。 Yaitu Tuhan ingin supaya mereka mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta yang menciptakan mereka. 所以我们也不要忘记，上帝是我们创造的主。 Sehingga kita juga janganlah lupa bahwa Allah adalah pencipta kita. 所以我们继续学习，上帝是一位怎样的神。 Dan kita terus belajar Allah kita adalah Allah yang bagaimana. 第二是，上帝是我们救主。 Yang kedua, Allah kita adalah juru selamat. 创造以色列的上帝成为以色列的救主。 Allah yang menciptakan Israel menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. 1节和3节这样，上帝说： Dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, 你不要害怕，因为我救赎了你，我曾替你的名叫你，你是属我的。3节说：因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。 Yesaya 43 ayat 1, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. 上帝像在漫长的俘虏生活中丧失自由和希望的以色列人说： Tuhan berkata kepada umat Israel yang pada saat itu sedang ditawan dan kehilangan kebebasan dan pengharapannya. 虽然他们过着俘虏的生活， Walaupun mereka pada saat itu hidup dalam tawanan, 但是不要害怕。 tetapi janganlah takut. 他们不必害怕的理由是什么呢？ Alasan mengapa mereka tidak perlu takut adalah 1节3节说，上帝救赎了他们。 yang ayat 1 dan ayat ketiga karena Allah menyelamatkan mereka. Karena Allah ada 上帝救赎了他们， karena 拯救他们。 Allah telah menyelamatkan mereka. 更感谢的事情是什么呢？ Hal yang lebih harus bersyukur lagi adalah 上帝向以色列人安慰说： penghiburan Tuhan kepada umat Israel Allah mengatakan, 你是属我的。 engkau adalah kepunyaanku. 为什么上帝赦呢？ Mengapa Allah memberikan pengampunan? 是的，为什么赦呢？ Mengapa memberikan anugerah? 现在以色列的情况是犯罪得罪神， Pada kenyataannya bahwa umat Israel telah berdosa di hadapan Tuhan. 但是上帝预备准备奇妙的救恩。 Tapi Allah menyiapkan penyelamatan yang luar biasa untuk umat Israel. 就是为了上帝以他的慈爱的救恩来表明上帝的存在。 Adalah karena Allah ingin menunjukkan bukti kepada umat manusia bahwa Allah itu ada. 上帝向人类表明他是充满怜恤和爱心的神。 Dan lebih jauh lagi, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penuh dengan rahmat. 在世界没有赦免的全能的人， Di dunia ini tidak ada orang yang penuh ampunan dan Allah orang yang berkuasa. 但是上帝说： Tapi Allah berkata, 我是你的救主， Aku adalah juru 我 selamatmu. 可以赦免你们的罪， Aku dapat mengampuni dosa-dosamu 收你们为我的儿女。 dan menerima engkau sebagai anak-anak Allah. 赐给你们永生， Memberikan
sekalian hidup kekal 成为上帝的国度、天国的子民。 dan menjadi umat kerajaan Allah. 所以我们要记住、记得，不要忘记我们的上帝是我们的救主。 Sehingga kita harus ingat dan tidak boleh lupa bahwa Allah adalah juru selamat kita. 那么我们最后学习上帝是一位怎样的神？ Yang terakhir kita akan belajar Allah kita adalah Allah yang bagaimana. 上帝是我们的同行者， Allah kita adalah Allah yang hidup bergaul dengan kita. 创造和拯救了以色列的上帝，应许与他们同在。 Allah yang menciptakan dan menyelamatkan bangsa Israel berjanji untuk menyertai mereka 并保护他们免受一切患难。 dan melindungi mereka dari semua kesulitan. 我一起读2节。 Kita sama-sama membaca ayat kedua. 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。 Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 从水中经过和从火中行过，这些经文描述极端危险的环境。 Menyeberang melalui air dan berjalan melalui api ini adalah menyatakan bahwa suatu keadaan yang berbahaya. 但是这些经文的描写对我们今天的基督徒来很熟悉的。 Tapi situasi yang demikian bagi kita umat Kristen adalah hal yang dapat kita lihat. 在埃及服役430年的以色列人，从埃及被释放的时候， Ketika orang Israel yang telah lama berada di Mesir selama 430 tahun dibebaskan dari Mesir, 红海正在等待他们。 Laut Merah ada di hadapan mereka. 但是我们都知道， Tapi kita tahu 上帝为他们在海中开辟道路。 Tuhan di depan mereka di laut membukakan jalan bagi mereka. 以色列人过红海如干地。 Orang Israel menyeberangi Laut Merah seperti daratan kering. 还有当但以理的3个朋友被捕入到巴比伦的时候， Ketika Daniel dan ketiga temannya ditangkap di Babel, 他们不屈服于偶像， mereka tidak menyerah untuk menyembah pada berhala. 而被丢在火炉了。 Mereka dilemparkan ke dalam api. 但是结果怎么样呢？ Tapi kemudian apa yang terjadi? 感谢上帝， Kita bersyukur pada Tuhan. 上帝保护他们， Tuhan melindungi mereka. 火无力伤他们的身体， Api tidak berdaya untuk melukai mereka. 头发也没有香料， Rambut juga tidak hangus. 衣裳也没有变色， Pakaian mereka juga tidak berubah warna 也没有火燎的气味。 dan tidak ada bau api. 这是不是我所说的？ Ini bukan saya yang menyatakan. 从出埃及记和但以理书来，我们可以得到的事实。 Dari sejarah umat Israel keluar dari Mesir, maka kita mendapat kenyataan ini. 但是在这里我们要理解， Tapi dari sini kita harus memahami 这段经文不是一些特定历史事件的预言， bahwa Nats ini bukanlah nubuat dari peristiwa-peristiwa sejarah khusus, 而是一种普通的预言。 tapi adalah nubuat yang umum. 所以这样的预言里面包括含义。
Dan dari nubuat ini ada sebuah arti. 该预言的含义是，上帝在他的子民以色列或者我们遭受的所有猛烈的困难中保护我们。 Arti di belakang nubuat ini adalah Allah melindungi umat Israel, melindungi kita umat yang percaya dari semua penderitaan yang kita alami. 以这种的鼓励安慰的话来， Dengan dukungan dan penghiburan ini, 上帝不仅允许与我们，与以色列同在， Tuhan tidak hanya berjanji kepada umat Israel untuk menyertai umat Israel, 而且也保证上帝的保护。 tapi juga menjadi jaminan akan perlindungan Tuhan. 如果不信上帝的话， Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, 就不会看见上帝的大能。 maka kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. 但是我们相信依靠上帝的话， Tapi ketika kita percaya dan bersandar pada Tuhan, 上帝为了我们成就和开始他的施工。 maka Tuhan akan menyelesaikan dan mulai bekerja dalam hidup kita. 大家愿大家都记住， Kiranya saudara-saudari boleh ingat, 全能的上帝会拯救和保护我们。 bahwa Allah yang penuh kuasa akan menolong dan melindungi kita, 让我们脱离和胜过在世上一切患难。 sehingga kita boleh melalui semua kesulitan di dalam dunia ini. 但是我们不要忘记上帝的爱，上帝的恩典。 Tapi kita tidak boleh lupa akan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. 上帝是昨日、今天和明天是一样的。 Tuhan yang kemarin, hari ini, dan besok adalah Tuhan yang sama. 所以7节上帝对信靠他的人说， Sehingga dalam ayat 7 Tuhan berkata kepada mereka yang percaya kepadanya, 他们是我为自己的荣耀创造的。 mereka diciptakan oleh saya dan untuk kemuliaan saya sendiri. 是的，我们基督徒，我们的三一堂的弟兄姊妹们是为上帝的荣耀而创造的。 Benar, kita umat Kristen, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. 我们不应该离开远离上帝的身边。 Kita tidak seharusnya hidup jauh dari meninggalkan Tuhan. 我们是为了跟上帝相交创造的。 Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. 我们是为了赞美上帝创造的。 Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. 我们是为了享受上帝的永生创造的。 Kita diciptakan untuk menikmati kehidupan kekal Allah. 因为上帝对我们说：“你们是属我的。” Karena Allah berkata kepada kita semuanya bahwa kita adalah kepunyaan Allah. 上帝愿意活在我们里面。 Allah tinggal di dalam kita. 虽然上帝的管教和审判，让信徒的人受到。 Meskipun kita merasakan penghakiman dan hukuman dari Allah, 但是这样的目的不是我们的灭亡， tapi tujuannya bukanlah untuk menghancurkan kita, 而是让我们今世在圣洁生活上不断长进。 tapi supaya kita terus-menerus untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. 能够更好的用我们的圣经来见证主的正道。 Dengan menggunakan Alkitab untuk bersaksi akan kebenaran Tuhan. 能够更有果效的完成上帝赐给我们的使命。 Dan untuk dapat mencapai apa yang diinginkan Tuhan, misi yang diberikan kepada kita. 三堂的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 在生活上， dalam hidup kita, 在信心上， dalam iman kita, 不要动摇， janganlah kita goyah, 不要怀疑， jangan ragu, 不要害怕。 dan jangan takut. 我们的上帝仍然爱我们，
Allah mengasihi kita. 上帝愿意让我们心怀盼望。 Tuhan ingin supaya kita memiliki harapan. 是的，创造的上帝，拯救的上帝， Allah pencipta kita, Allah juru selamat kita. 同在的上帝是我们的上帝。 Allah yang beserta dengan kita adalah Allah kita. 上帝希望我们对未来充满盼望。 Allah ingin supaya kita memiliki pengharapan untuk masa depan kita. 凭着信心来接受上帝的应许， Dengan iman kita menerima kehendak Allah. 凭着信心来看到上帝的大能， Dengan iman kita melihat kekuasaan Allah. 凭着信心来 Dengan iman 荣耀上帝， kita memuliakan Allah. 因为上帝活在我们里面， Karena Allah tinggal di dalam kita. 我们是属上帝的。 Kita adalah kepunyaan Allah. 我们一起低头祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你。虽然以色列人在神面前的犯罪，有上帝的审判，被掳到异国他乡。感谢赞美你，今天让向上一堂的弟兄姊妹们，通过以赛亚书43章1节到7节来教导我们，让我们更明白，让我们知道上帝的旨意。感谢赞美，虽然我们的情况，虽然我们的环境，虽然我们的经济差一点，但是我们不要忘记，不要摇动，不要害怕，不要怀疑，因为上帝爱我们说，你们是属我的。我们依靠这话来而活，荣耀上帝，依靠上帝。感谢赞美，带领我们，帮助我们，跟我们同在。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. “个人要随本性所做定的，不要做难，不要勉强，因为钱得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。” Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 我们要给最好的奉献。 Kita 我 akan 们来 memberikan 唱 yang 诗。 terbaik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam melangkah dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu. Sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai kami, memberi kami kehidupan, memberi kami napas kehidupan, memberkati kami, memberikan seluruh kebutuhan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya ya Bapa, persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat kami ini. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.请站立，我们还没有结束我们的崇拜，我们来唱诗。 Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita yang terakhir, dibawa ke pak sayapnya. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke pak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke pak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke pak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. 我们来念祝祷文。 Kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，面人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同现在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同住，万有者言，万福者本。 Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang senantiasa memberkati, menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita doa malam pada Rabu malam tetap kita adakan jam 7.30 malam di rumah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat men-scan barcode yang ada di depan atau mentransfernya ke rekening BCA yang sudah ada, atau juga dapat mengantarkannya ke pastori untuk diserahkan kepada bendahara. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.